fa innal amra kama qala Yahya ibnu Mu'adz la nadri ayyal musibataini a'zam. Kita tidak mengetahui yang manakah antara dua musibah itu yang paling besar musibahnya, luput dari syurga atau masuk neraka. Jadi di antara dua musibah ni, yang manakah yang lebih azam, yang lebih besar musibahnya? Adakah musibah tidak dapat masuk ke syurga ataupun musibah masuk ke neraka? Yang mana lebih besar musibahnya? Kerana tidak dapat masuk ke syurga, tertahan dari memasuki syurga adalah merupakan satu musibah. Tetapi dibandingkan dengan musibah masuk ke neraka, maka sudah tentulah musibah masuk ke neraka jauh lebih besar. Maka kata Yahya bin Mu'adz, manusia tidak akan bersabar untuk masuk syurga. Tak boleh nak bersabar dah. Kalau boleh kita nak cepatlah masuk ke syurga ni, tak nak kena tahan lagi, tak mau kena hisap pun. Kerana kena hisap itu pun adalah satu penyiksaan. Dihisap itu pun sudah merupakan satu azab. Ditahan-tahan dari memasuki syurga itu semua azab. Sedangkan di neraka tiada seorang pun yang mampu kuat, artinya yang mampu bersabar, yang kuat menanggung panasnya bara api. Dilambat-lambatkan masuk ke syurga pun kita tak boleh nak bersabar. Maka apatah lagi bagaimana kita mungkin boleh bersabar di dalam api neraka Allah wal-iyazubillah. Tetapi bagaimanapun, tidak mendapat nikmat lebih ringan daripada berdiam di dalam neraka jahim. Kita bersabar kerana tidak mendapat nikmat, bersabar tidak dapat masuk ke syurga dengan cepat, maka itu jauh lebih ringan daripada kita bersabar diazab di dalam neraka. Kedua-duanya musibah, kedua-duanya azab. Tetapi azab di dalam neraka itu jauh lebih berat daripada azab kita dilambatkan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun musibah yang paling berat dan hebat di dalam neraka ialah keadaan di neraka itu kekal. Diseksa dalam neraka itu merupakan satu azab yang tidak mampu kita bersabar. Tapi yang jauh lebih dahsyat lagi ialah kekal di dalam neraka. Dahlah kita tak mampu untuk menanggungnya walaupun sesaat, ini kan pula kita terus menerus diseksa dan kekal di dalamnya. Kerana jika penderitaan di neraka ada penghabisannya, tentu manusia masih mempunyai harapan. Jadi kalau neraka itu tak kekal, mungkin kita boleh berharap penderitaan itu akan berakhir. Wal musibatul uzma hiyal khulud. Musibah yang paling berat sekali ialah kekal dalam neraka. Masuk neraka itu satu musibah. Jikalau tingkatannya kita susun, terlambat masuk ke syurga, itu satu musibah, tapi ringan berbanding dengan masuk ke neraka. Kemudian kekal dalam neraka itu merupakan sebesar-besar musibah berbanding masuk dalam neraka tapi tidak kekal. Siapa pun tidak akan mampu menanggungnya. Sehubungan dengan itu, berkatalah Nabi Isa alaihi salam, apabila mengenangkan seksaan neraka itu kekal, seseorang menjadi takut dan berputus asa. Saya nak kongsikan ada beberapa amalan yang ringan, beberapa amalan mudah yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah wal-iyazubillah. Antaranya ialah kita berdoa kepada Allah atau membaca zikir yang Nabi pesankan supaya kita dihindarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
iaitu dengan kita memohon kepada Allah supaya dihindarkan daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah peliharalah aku daripada api neraka. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istajara 'abdun minan nar sab'a marrat fi yawmin illa qalatin nar ya rabb inna 'abdaka fulan istajaraka minni fa ajirhu. Tidak ada seorang hamba pun yang apabila dia meminta supaya dijauhkan daripada api neraka sebanyak 7 kali, melainkan api neraka akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hamba-Mu ini, dia telah memohon kepadamu dijauhkan daripada aku, dipelihara daripada aku, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, peliharalah dia. Wala yas'alullah amdal jannah fi yawmin sab'a marat, dan tidak ada hamba Allah yang meminta kepada Allah akan syurga sebanyak 7 kali, illa qalatil jannah, melainkan syurga akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inna abdaka fulanan sa'alani, sesungguhnya hamba-Mu ini meminta aku, fa'adkhilhu, maka masukkanlah dia ke dalamku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad menepati dengan syarat Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Jadi artinya dalam sehari semalam ni kita minta kepada Allah dipelihara daripada neraka. Itu satu amalan yang mudah, yang senang. Maka insya-Allah kita akan dipelihara daripada neraka. Kemudian minta pula syurga. Kemudian hadis yang kedua, kalau kita rasa sehari semalam sab'a marat 7 kali ni kita rasa susah sangat, atau kita rasa malasnya, penat juga tu, ada tak rasa macam tu? Kalau kita rasa 7 kali ni susah lah, wahai Tuhan, ada riwayat yang lain yang juga sahih yang menyebutkan 3 kali saja. Riwayat yang 3 kali ni riwayat daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu al-jannata thalatha marrat, siapa yang meminta kepada Allah akan syurga sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka syurga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, wahai Tuhan masukkannya ke dalam syurga. Wa man istajara minan nar, dan siapa yang memohon dilindungi daripada api neraka sebanyak thalatha marrat 3 kali, qalatin nar, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, wahai Tuhan peliharalah dia daripada api neraka. Hadis ini juga sahih. Jadi kedua-duanya sahih. Hadis yang pertama tadi sehari semalam kita baca 7 kali. Hadis yang kedua ni 3 kali saja. Yang mana satu kita nak pilih? Yang 7 kali ke yang 3 kali? Tentulah yang 3 kali kan, tahu dah jawapan dia. Jadi hadis yang kita baca tadi, sama ada yang 7 kali ataupun yang 3 kali, tidak mensyaratkan dibaca selepas solat. Hadis ini kita baca secara umum, bila-bila masa dan di mana saja kita boleh baca, dan tidak mesti dibaca di dalam bahasa Arab. Kita boleh baca dalam bahasa Melayu dalam doa kita, ya Allah berikanlah aku syurga. Ulang sebanyak 3 kali kalau kita nak dapat jaminan seperti dalam hadis tu. Kita ulang sehingga 3 kali. Kalau kita rajin sikit, ulang sampai 7 kali. Jadi insya-Allah Allah akan perkenankan. Sebab itu disebut, dijanjikan dalam hadis yang sahih. Ada hadis yang sebagian ulama mendhaifkan, tetapi Ibnu Hibban sebut dalam sahihnya, yang dibaca selepas solat, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, iaitu sesudah solat maghrib dan sesudah solat subuh. Itu pun boleh kita amalkan. Jadi kembali kepada kitab kita, ada seorang lelaki mengatakan kepada Imam Al-Hasanul Basri bahawa orang yang terakhir sekali keluar dari neraka ialah orang yang bernama Hannad
anna akhira man yakhruju minan nar rajulun yuqalu lahu Hannad. Orang yang terakhir keluar daripada neraka, artinya dia orang terakhir yang akan memasuki syurga. Dalam hadis ada menyebutkan tentang kaum lelaki ni, lelaki terakhir yang masuk ke syurga adalah seorang dari suku Juhainah yang dipanggil Juhainah. Lalu penduduk syurga berkata, Juhainah memiliki berita yang dapat dipercaya mengenai orang mukmin yang masuk neraka. Oleh kerana Juhainah ni dia lelaki terakhir yang akan keluar daripada neraka, jadi dia tahu siapa-siapa yang masuk dalam neraka sana. Jadi dia kenal lah siapa yang pernah memasuki neraka. Artinya kalau nak tahu siapa-siapakah dari kalangan mukmin yang pernah duduk di dalam neraka, tanyalah kepada Juhainah. Al-Imam Al-Khatib menambahkan satu riwayat yang menyebutkan bahawa nama asli dari Juhainah itu ialah Hannad ataupun Hunaid. Jadi Hunaid tadi diseksa di dalam neraka selama 1000 tahun. Kemudian dia memanggil-manggil Tuhan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang memberi kurniaan. Menangislah Imam Al-Hasanul Basri mendengar ucapan itu, lalu berkata, ingin sekali aku menjadi seperti Hannad. Bila Al-Imam Al-Hasanul Basri kata macam tu, orang ramai menjadi bingung dan hairan mendengar kata-katanya itu. Mengapa dia ingin menjadi Hannad yang diseksa selama 1000 tahun, yang juga lelaki terakhir yang akan keluar daripada neraka, lelaki terakhir juga yang akan memasuki syurga. Apa sebab Al-Imam Al-Hasanul Basri kata macam tu, nak jadi macam Hannad? Maka beliau menjawab, kasihannya kamu ini, bukankah Hannad akan keluar juga dari neraka pada satu masa nanti? Sebab Hannad tu akhirnya keluar juga daripada neraka. Daripada tak keluar langsung selama-lamanya kekal dalam neraka, nak jadi mana kan? Kerana Hannad tu walau bagaimana teruk diseksa di dalam neraka, tetapi akhirnya dia keluar juga satu hari nanti. Berbanding dengan kita yang tak tahu kalau masuk neraka keluar ke tak keluar, ataupun duduk kekal selamanya, yang itu yang lebih menakutkan. Aku, yakni Al-Imam Al-Ghazali, mengatakan semua urusan ini kembali kepada satu perkara asas, iaitu mematahkan tulang-tulang punggung, membuat muka menjadi pucat, membuat hati hancur, berputus asa dan menangis air mata darah, iaitu dari para ahli ibadah. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, semua bentuk ketakutan tadi, semua jenis musibah tadi yang membuatkan muka menjadi pucat sampai hancur luluh hati, asas yang hebat itu ialah takut kehilangan iman. Inilah punca ketakutan orang-orang yang takut, dan itulah tangisan orang-orang yang menangis. Itulah kemuncak ketakutan. Takut Allah tarik kembali hidayah daripada kita. Sekarang ni alhamdulillah kita bersyukur, kita masih lagi dapat solat, Allah beri kita hidayah, kita dapat lagi baca Quran, dapat lagi menyebut Allah. Tapi kita tak tahu sampai bila hidayah ini akan berterusan. Yang kita sangat takutkan, Allah tarik semula hidayah ini dan kita jatuh kepada kekufuran. Maka itulah ketakutan yang merupakan sebesar-besar ketakutan yang dirasakan kepada orang yang beribadah. Innal humuma salasah. Ketakutan, kesedihan itu ada 3 bentuk, 3 jenis. Yang pertama, takut jika taatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang yang beribadah, mereka takutkan ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa mereka, solat mereka, bacaan Quran mereka, haji mereka, sedekah mereka, semuanya lah ketaatan dan ibadah mereka itu, mereka takut sangat ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takut orang yang
melakukan maksiat, takut kalau dosa-dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, sedih dan takut kalau makrifat. Ini takut ahlul ma'rifah. Mereka takut kalau makrifah atau imannya hilang dari dirinya.